Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menyambung kembali beberapa lagi latihan ya. Kita akan guna buku aktiviti muka surat 4 ya. Jadi saya akan terus kepada latihan pola dan jujukan. Saya akan pilih beberapa soalan sahaja ya, bukan kesemuanya sekali. Okey, jadi kita lihat muka surat yang keempat. Okey, buku aktiviti muka surat 4. Jadi kita lihat soalan yang pertama, ya, menyatakan pola dengan menggunakan perkataan. Jadi kita lihat contoh soalan B. Okey, contoh soalan B dia bagi 16, 7, -2, -11 dan berikutnya. Jadi apakah pola dia? Jadi bila kamu tengok soalan minta pola, jadi kamu kena pasti dulu, adakah dia melibatkan operasi tambah ataupun tolak ya, seperti yang saya dah terangkan di awal-awal pengajaran hari itu. So ini kita dapat lihat dia pengurangan ya, kita tolak dia. 16 tolak 7 dapat 9 kan. Jadi semuanya kena tolak dengan 9. Jadi apa kita nak tulis menggunakan perkataan ataupun ayat, kita akan tulis tolak 9 daripada nombor sebelumnya. Okey, ini adalah cara kita menulis menggunakan perkataan ya. Iaitu kita akan bina ayat. Ayatnya standard begini sahaja ya. Okey, jadi kita lihat yang kedua. Nombor 2 melibatkan penggunaan ungkapan algebra. Dia mahukan jawapan ditulis menggunakan ungkapan algebra. Yang ini kita akan cuba perincikan lagi ya. Saya harap kamu semua boleh mengikutinya dan boleh memahaminya. Okey, jadi ungkapan algebra ya, macam kita tahu dia mesti menggunakan simbol. Jadi dari sini kita akan gunakan N. Okey, kita cuba lihat soalan yang pertama, soalan A, iaitu 5, 11, 17, 23. Okey, seperti di awal pengajaran saya hari itu, kamu kena pasti dulu apakah polanya. Okey, apakah polanya. Jadi di sini kamu dapat lihat pola dia 5 kepada 23 dia meningkat, tapi bukan secara mendadak ya. Jadi kita boleh tahu ini sebenarnya adalah tambah. Okey, tambah berapa? Kita lihat 5 tambah dengan berapa? Tambah 6. Jadi dapat tak 11? Dapat. Tambah 6 lagi dapat tak? Okey, 17 dapat. Tambah 6 lagi dapat tak 23? Okey, semua dapat kan? Jadi polanya ialah tambah 6 daripada nombor sebelumnya. Itu adalah pola dia. Jadi bagaimana kita nak buat ungkapan algebra? Mula-mula sekali kita akan menulis jawapannya. Okey, jawapannya itu terdiri daripada jujukan nombor-nombor ini. Jadi kamu tulis 5 sama dengan 11 sama dengan 17 sama dengan 23 sama dengan. Okey, itu adalah jawapan. Kemudian ada tipsnya. Kita akan mengambil yang pertama sekali. Apakah nombor pertama bagi jujukan ini? Nombor pertamanya ialah nombor 5. Jadi kita akan ambil 5 sebagai nombor yang pertama. Kita letakkan dalam ungkapan algebra kita. Okey, selepas itu apa kita akan buat? Kita akan ambil apakah polanya. Polanya ialah tambah 6. Jadi kita akan letak di sini tambah 6, tambah 6, tambah 6, tambah 6. Okey, dia tetap sama. Ada tanya dengan saya ya, nombor tu kena sama je ke? Ya, memang kena sama. Okey, wajib sama. Tidak boleh kejap ada 5, kejap 4, kejap 3 lah, tak boleh. Tambah 6 lah, tolak 6 lah, tolak 2 lah, sekati dia je kan. Tak boleh. Dia mesti sama. Okey, kemudian kita akan buat apa? Kita akan bina satu kurungan yang berada di bahagian belakang, mewakili operasi pendaraban. Ini standard lah ya, standard. Okey, dalam kurungan ini kita akan letakkan nombor-nombor yang berturutan. Nombor-nombor berturutan contohnya apa? Bermula daripada 0, 1, 2, 3, 4 ataupun nombor 1, 2, 3, 4
4, macam tu ya. Ini nombor yang beturutan sebenarnya. Okey, jadi kita boleh mulakan dengan kosong. Kita cuba jaya dahulu. Cuba jaya ya, cuba dan jaya. Kalau gagal, cuba lagi sampai berjaya. Okey, cuba letak sifar di sini. Okey, 6 darab sifar, kosong, sifar lah, kosong lah kan. Tambah 5, dapat tak 5? Dapat. Okey, jadi lepas kosong mestilah 1. Ya, beturutan kan. 6 darab 1, 6. 6 tambah 5, 11. 6. Okey, ni dapat 2 lah. Beturutan kan. Ini mesti 3 lah. Okey, 12, 5, 17. Betul. 6, 3, 18 tambah 5, 2, 3. Betul. Okey, semua betul tak? Semua dah betul. Jadi kalau semua dah betul, bermaksud kamu dah dapat dia punya ungkapan algebra. Cuma kamu kena tulis kembali dalam bentuk yang dikehendakinya. Okey, apakah bentuk yang dikehendakinya? Okey, kita cuba lihat ya. Okey, kita cuba lihat. Jadi apa yang ada di sini? Jawapan kita tak nak ya. Jawapan kita tak nak. Ini semua tak nak ni. Apa yang kita akan ambil? Kita ambil nombor 5. Maka jawapannya, kita ambil nombor 5 yang sama ni, tambah 6. Tambah 6. Yang sentiasa bertukar di sini. Apa yang sentiasa bertukar? Yang bertukar ialah nombor yang berada dalam kurungan. Nampak tak ni? Semuanya bertukar-tukar. Tetapi dia berikutan kan? Bertukar-tukar tapi dia tetap mengikutlah 0, 1, 2, 3 kan? Jadi kita letak di sini N sebagai pemboleh ubah. Okey, dan kita akan tuliskan jawapannya. Apakah itu N? Kita kena nyatakan wajib. Jadi N sama dengan, kita mula dengan 0 tadi. Jadi letak 0, 1, 2, 3 dan berikutnya. Okey, itulah ungkapan algebra. Jadi dalam soalan A, dalam buku aktiviti tu, dia bagi pada kita petak-petak kosong. Okey, dia bagi pada kita petak-petak kosong. Jadi bagaimana kita nak melengkapkan petak tu, kamu kena fahamlah bentuknya. Dia ada 6, dia ada kurungan, ada petak di sini, tutup. Okey, 11 kurungan 5 tambah, dia bagi petak kurungan. Okey, 17 sama dengan 5 tambah, ada petak lagi, petak tu tutup kurungan. Okey, apa kita akan letak di sini jawapannya? Berdasarkan apa kita dah buat tadi. Sebenarnya yang pertama ni darab dengan kosong. Ini nombor mesti 6. Dia sama beturutan. Okey, ini 1. Ini 6. Ini mesti 2. Okey, dan berikutnya. Jadi pola ni jawapan dia ya. Jawapan akhir. Okey, setakat ni boleh ya. Jadi kita pergi pada soalan yang kedua. Soalan B. Okey, sekiranya kamu ada sebarang masalah, sila tanya. Okey, sila tanya. Okey, kita pergi pada soalan B. Okey, soalan B. 7, 28, 112, 448. Okey, sekarang ni kamu nampak tak? Ya, jujukan nombor ini. Dia bermula dengan 7. Yang pertama 7, kedua 28, ketiga 112, keempat dan 448. Nampak tak? Nilainya mendadak. Meningkat secara mendadak. Daripada besar, tiba-tiba yang keempat dia sudah menjadi ratus. Okey, 400 something kan? Okey, ini mendadak. Bila mendadak, dalam kepala kamu dia mesti melibatkan operasi. Operasi apa? Darab, pendaraban. Jadi pola dia mesti pendaraban. Okey, jadi pola kita akan pilih darab. Dan ada satu lagi yang kamu perlu tahu, yang mendadak juga, ataupun kita kena pilih kuasa. Kuasa berapa? Kuasa 2, kuasa 3. Okey, itu terpulang pada soalan. Jadi kamu kena tahu, apabila dia meningkat secara mendadak, ada 2 kemungkinan sebenarnya. Okey, pola darab, ya, nombor tu didarabkan ataupun dikuasakan. Ya. Okey, jadi kita cuba lihat pola yang diberi kepada kita, jujukan diberi kepada kita. Okey, bermula dengan nombor 7, 28, 112, 448. Ini semua jawapan dia. Okey, sama dengan. Nombor pertama ialah nombor 7.
Tulis di sini. Okey, dia semua 7 kan? Okey, jadi sekarang ini kamu tengok dia punya pola. Apa yang kita dapat perhatikan pola dia di sini? 7 dengan 28. Okey, kita cuba buat apa? Darab dengan 4. Betul tak 28? Betul. 28 darab 4. Dapat tak 112? 8432. Dapat. Betul. Okey, darab dengan 4 lagi. Dapat tak 448? Betul. Jadi maksudnya pola di sini ialah darab 4. Okey, kita pun tulis darab 4. Darab 4. Darab 4. Darab 4. Kemudian kita mesti tulis tanda kurungan. Mesti tulis tanda kurungan. Okey. Di sini yang kamu kena guna kaedah try and error. Okey. Cuba jaya, cuba jaya. Okey. Macam tadi saya beritahu, nombor-nombor dalam ni bermula dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5 macam tu kan? Okey. Bila kita letakkan nombor 0. Okey, kita cuba letak nombor 0. Dapat tak jawapannya 7? 4 darab 0, 0. Ya, bukan 1 0 darab 7 mesti 0. Jadi, 0 di sini dah jadi salah. Okey. Kalau jadi salah, apa yang patut kita buat? Okey. Air terpadam. Apa yang patut kita buat? Okey, 0 dah salah. Jadi cuba jaya nombor lain. Katakan nombor 1. 4 darab 1, 4. 4 darab 7, 28. Sedangkan jawapan di sini 7. Bermaksud 1 dah salah. Takkan nak cuba 2 pula? Lagi dah salah kan? Okey. Jadi apa yang boleh kita buat sekarang? Kita akan gunakan kuasa. Kenapa? Sebab darab tu dah dua-dua salah. Darab 0 salah, darab 1 pun salah. Jadi pilihan terakhir kita akan gunakan nombor kuasa ni. Okey, bermaksud kita letakkan dia sebagai kuasa kosong. Okey, kuasa kosong. Jadi kita tulis dia beginilah sepatutnya. 7 darab 4 kuasa kosong. Dapat tak 7? Cuba guna kalkulator kalau tak tahu. Ya, sebenarnya 4 darab 0 1 ya. 4 kuasa kosong 1. Guna kalkulator ya. 1 darab 7 dapat 7. Betul tak jawapan? Betul. Okey. Yang kedua, 7 darab 4 kuasa 1. Okey, cuba guna kalkulator. Dapat tak 28 sebagai jawapan? 4 kuasa 1 4. 4 darab 7 28. Betul. 7 darab 4 kuasa 2. Guna kalkulator. Dapat tak 112? Dapat. Okey. Kemudian terakhir sekali 448 ni. Dapat tak 7 darab 4 kuasa 3? Dapat tak 448? Dapat. Ini semua guna kalkulator ya, kalau kamu tak yakin. Jadi sebenarnya kita gunakan tanda kuasa. Tak boleh darab lah. Kenapa tak boleh? Tadi sudah jelaskan. Kalau rasa-rasanya kamu tak ingat, ulang balik rakaman video ini. Okey? Cubalah ulang. InsyaAllah kamu akan dapat faham ya. Tak faham juga, tanyalah saya. Bagilah voice note ke apa-apa ke ya. Okey. Jadi apakah jawapan kita? Jawapan kita ialah 7 darab 4. Apa dia? Kita guna kuasa kan? Jadi N. Nampak tak N tu kecil je kat atas ya? Okey, di mana koma N sama dengan apa dia? 0, 1, 2, 3 dan berikutnya. Itulah jawapan bagi soalan B. Okey ya. Soalan C kamu boleh cuba sendiri. Try lah dulu ya. Ya. Okey, kita cuba lihat menentukan nombor-nombor ataupun jujukan sebutan ya, sebutan di dalam jujukan. Okey ya. Jadi kita tengok muka surat yang ke-5. Muka surat ke-5, tentukan sebutan ke-6. Okey, sebutan dalam simbolnya saya dah jelaskan hari tu. Okey, sebutan kita akan gunakan simbol T, diwakili oleh perkataan Inggeris iaitu term. Okey, term. First term, second term, third term. Okey, dia guna bahasa Inggeris sebenarnya. Jadi,
Kita lihat contoh A. Okey, contoh A. Dia bagi kita negatif 13, negatif 6, 1, 8, 15, petak kosong, 36, petak kosong. Okey. Kenapa kau hilang secara tiba-tiba? Okey, sekejap saya tulis balik ya. Tak tahulah kenapa dia hilang secara tiba-tiba. Saya pun masih lagi belajar guna bendalah ni. Itulah ya, cabaran kita kan. Tak apalah. Ya, kita cuba lagi sekali. Okey, mana kita? Negatif 13, negatif 6, 1, 8. Okey, ini soalan dia kan. Jadi, soalan tanya sebutan ke-6. Okey, yang diberi pada kita ni sebenarnya ialah sebutan yang pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga, sebutan keempat. Dibagi pada kita itu. Jadi, ya, dia soalan mahukan sebutan ke-6. Jadi, kalau ikutkan logiknya, kamu perlu lagi mencari nombor sebutan ke-5, sebutan ke-6. Okey, yang di sini. Kemudian sebutan ke-10. Sebutan 7, 8, 9, 10. Okey. Jadi kita nak mencari sebutan ke-6 dan sebutan ke-10. Jadi sebelum kita nak cari tu, kamu kena tahu dia punya pola. Okey. So negatif 13 dengan negatif 6. Okey, apakah perbezaannya? Kamu dapat lihat sebenarnya kita perlu tambah 7. Tambah 7, tambah 7, tambah 7. Jadi 8 tambah 7 berapa? 8 tambah 7 dapat 15. Tambah lagi 7 dapat berapa? 22. Tambah lagi 7 dapat 29. Tambah 7 dapat 36. Tambah 7 dapat 43. Tambah lagi 7 dapat 50. Jadi di manakah jawapan untuk soalan kita ni? Okey, soalan kita dia nak sebutan ke-6 kan? Inilah sebutan ke-6. Dan sebutan ke-10. Inilah sebutan yang ke-10. Jadi jawapan kita ialah sebutan ke-6 ialah 22 dan sebutan ke-10 ialah 50. Ini cara kita menulis ya. Jangan sama besar pula. Dia mesti lebih kecil ya. Okey. Hilang balik. Tak tahulah. Dia tak setua warna biru kot. Ya. Okey. Jadi itulah penerangan untuk bahagian menentukan sebutan ke-6 dan sebutan ke-7 ya. Sebutan ke-10. Okey ya. So, kamu boleh cuba lagi beberapa soalan yang lain. Okey, dalam buku aktiviti kita ni ya, muka surat 6, muka surat 7 sehinggalah habis bab ini. Okey ya. Jadi insya-Allah kalau kamu ada apa-apa masalah, boleh tanya dengan saya dan saya akan jelaskan insya-Allah ya, sebaik yang mungkin. Ya. Okey, kemudian minggu hadapan insya-Allah kita akan masuk bab yang kedua. Ya, bab yang kedua. Okey. Jadi saya harapkan bab 1 ini kamu dapat komplitkan latihan yang saya bagi dalam buku teks tu dan mesti diserahkan untuk semakan. Ya. Okey, boleh ya. Jadi saya harap ibu bapa pun boleh tolong pantau-pantau anak kita ni adakah dia buat kerja ataupun tidak. Ya. Tolonglah bantuan. Kita nak win-win situation ya. Paling-paling pun kalau tak boleh 100%, at least dapat 80%, 80% pun dah cukup baik. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau ada apa-apa masalah, bolehlah hubungi. Letak je apa-apa masalah kamu dalam grup Telegram tu. Saya akan cuba bantu kamu. InsyaAllah ya. Okey, selamat belajar. Semoga terus berusaha. InsyaAllah Allah akan balas segala usaha kita ini dengan sesuatu yang lebih manis. InsyaAllah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.